Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha binti Syekh Syahril dengan nombor metrik A17987. Hari ini saya akan membentangkan mengenai demokrasi pemangkin reformasi kemakmuran negara. Pengenalan. Sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi dan kemakmuran negara dapat dicapai dengan adanya pemimpin yang berintegriti dalam menjalankan tugas apabila telah dipilih oleh rakyat. Di dalam sistem demokrasi ini, rakyat merupakan penentu dalam memilih pemimpin dan kerajaan. Malaysia mengamalkan sistem ini semenjak mencapai kemerdekaan sehingga ke hari ini, dan dengan sistem ini kemajuan negara dapat berjalan dengan lancar dan pesat membangun. Sistem demokrasi ini memberi jaminan hak kepada rakyat sebagaimana terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Kajian ini telah dijalankan di Arau Perlis. Seramai 5 orang responden telah ditemu bual bagi mengetahui dengan lebih mendalam tentang pengetahuan mereka dalam demokrasi di Malaysia. Di dalam penulisan artikel refleksi ini adalah dengan menembual beberapa orang responden mengikut kawasan ketika kajian lapangan dijalankan mengenai pemahaman responden terhadap demokrasi. Selain itu, pembacaan melalui artikel, jurnal, surat khabar dan pelbagai lagi dijalankan bagi memperoleh lebih banyak maklumat mengenai kebaikan demokrasi terhadap kemakmuran negara. Berikut merupakan analisis pertama. Seramai 5 orang responden telah ditemu bual. Yang pertama, Farhana, 32 tahun, berbangsa Melayu serta memegang ijazah sejarah muda di Universiti Uniza. Dan yang kedua, Izzah, berumur 22 tahun serta masih lagi dalam mengambil ijazah di Universiti OUM. Dan yang ketiga, Luqman, berumur 21 tahun, pemegang sijil tinggi agama Malaysia. Dan yang keempat, Tan Chia, berumur 40 tahun dan memegang sijil ijazah. Dan yang kelima, Eli, 21 tahun, pemegang sijil tinggi pelajaran Malaysia ataupun STPM. Masing-masing mempunyai pandangan masing-masing mengenai undi 18, yang mana 4 orang bersetuju dan seorang yang tidak bersetuju, dan mengenai apa yang difahami tentang demokrasi, tempoh pertukaran kerajaan yang sesuai, penting atau tidak mengundi, pandangan undi terhadap undi 18 serta faktor yang mendorong untuk turun mengundi di Malaysia. Seterusnya, analisis yang kedua, yang mana dapat diringkaskan bahawa setiap pandangan yang diberikan oleh responden berdasarkan ilmu pengetahuan mereka mengenai demokrasi itu sendiri. Dapat disimpulkan bahawa responden-responden ini mempunyai pengetahuan yang sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk memahami dengan lebih mendalam bahawa demokrasi ini sangat penting untuk diambil tahu oleh rakyat yang menetap di Malaysia. Seterusnya, refleksi. Tahap pendidikan dalam kalangan responden ini bermula daripada lepasan STPM sehingga lepasan ijazah sarjana muda. Berdasarkan pandangan responden ini, majoriti mempunyai pemahaman yang jelas terhadap sistem demokrasi yang dijalankan di Malaysia. Hal ini kerana latar belakang pendidikan bagi setiap responden ini mempengaruhi tahap ilmu pengetahuan yang mereka ada dalam bidang sistem pemerintahan di Malaysia ini dan bagi memilih pemimpin yang tepat bagi memegang tampuk pemerintahan negara. Seterusnya, responden juga memberikan pandangan terhadap undi 18 dalam pilihan raya. Terdapat 2 pendapat terhadap undi 18 ini, yang mana ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Responden yang bersetuju mendatangkan hujah bahawa golongan muda sepatutnya diberikan peluang dalam menyumbang untuk pemilihan pemimpin bagi negara serta golongan muda ini merupakan generasi yang akan memegang tampuk pemerintahan pada masa akan datang. Jadi, perubahan terhadap syarat minimum bagi mengundi adalah 18 tahun ini merupakan satu alternatif yang baik. Terdapat juga responden yang tidak setuju dengan syarat bagi mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Hal ini kerana pada pandangan responden pada umur yang masih muda ini, mereka ini tidak matang dalam membuat keputusan. Malahan mereka ini boleh terpengaruh dengan wang sogokan yang diberikan oleh calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya. Apabila diberikan wang sogokan bagi memujuk para belia ini untuk mengundi calon-calon yang tertentu, sedikit sebanyak akan mengaburi mata belia dalam memilih pemimpin yang sepatutnya. Hal ini bertepatan dengan kenyataan menurut Muhammad Iskandar 2023 bahawa pemberian
pemberian wang kepada pengundi sebagai sedekah disifatkan kenyataan tidak berasas kerana tindakan itu adalah suapan atau sokongan untuk meraih undi. Tidak dapat disangkal lagi politik sememangnya memerlukan wang. Namun jika ini ialah sistem sedia ada, ia adalah suatu sistem yang amat buruk dan perlu diubah dengan segera dan bukannya dibuat dengan lebih teruk serta menjadi amalan yang berterusan sehingga kepada generasi yang akan datang. Tambahan lagi, belia tidak mempunyai keberanian dalam menyuarakan perkara yang mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan. Menurut Muhammad Agus 2011, perkara ini akan menimbulkan kegusaran apabila wujud gelombang undi protes dalam kalangan pengundi muda, pengundi intelektual, pengundi atas pagar serta pengundi kelas menengah yang dikategorikan sebagai pengundi kontemporari. Golongan ini merupakan pengundi yang tidak berani mendedahkan perasaan tidak puas hati secara terbuka kepada pemerintah. Hal ini kerana sistem politik negara yang tidak menerima kritikan dan teguran. Tambahan lagi, responden berkongsi mengenai faktor yang mendorong untuk mereka turun mengundi. Majoriti jawapan yang diberikan adalah sangat baik, yang mana antaranya bagi menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, pengaruh media massa dan pelbagai lagi. Jadi pengkaji tertarik dengan pendapat responden yang mengatakan bahawa pengaruh media massa adalah pengaruh yang tertinggi. Menurut Azmah Abdul Manaf 2001, media massa merupakan bukan sahaja berfungsi sebagai satu alat menyampai maklumat saja, tapi ia penting dalam proses mencetus dan seterusnya memupuk kesedaran sosial dan politik dalam kalangan para pembaca. Seterusnya itu, individu yang banyak terdedah kepada media massa sama ada media aliran perdana atau media alternatif dan kandungan berita-berita hal ehwal semasa termasuk politik akan lebih memasuki isu politik dengan lebih jelas, sekaligus akan lebih terdorong melibatkan diri dalam sistem politik negara dengan mendaftar sebagai pengundi. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan refleksi ini bahawa sistem demokrasi ini merupakan suatu sistem yang memberikan kesan kepada bangsa, agama dan negara jika dijalankan dengan benar. Tambahan lagi, kemakmuran dan kemajuan negara dapat dicapai dengan baik apabila sistem ini tidak dicemari dengan tangan-tangan yang tamak akan jawatan bagi memerintah negara untuk kepentingan diri sendiri. Rakyat memainkan peranan penting dalam memilih pemimpin bagi memegang tampuk pemerintahan negara. Jika pemimpin yang dipilih tidak berintegriti, maka visi dan misi negara tidak akan dapat dicapai.